Okey. Okey. Tadi tak ada. Okey, sekarang ni saya share screen yang continue tadi. Okey, dekat ni. Okey ni. Awak nampak ke? Tu saya nak share. Sekejap. Stop share. Saya cuba share screen. Okey. Okey, sekarang ni awak nampak yang sambungan tadi? Boleh nampak? Participant can see now. Okey. Awak nampak saya buka read version 2 ni sekarang ni. Oh, dia okey. Sekarang ni kita nak set up read version 2. Kalau kita nak configure read version 2. Okey, so kita kalau read tadi, kalau kita tak masuk version 2, kita masuk router read je, so dia akan anggap tu version 1. Kita tak perlu masuk version 1, kita default dia akan version 1. Kalau kita masuk version 2, so dia akan jadi version tu, dia akan keluarlah version 2. So receive version 2 okey, itu beza dia kalau kita guna. Ni kalau kita control Z control Z dia akan balik semula ke hashtag ni. Okey, lepas tu dia masuk show IP protocol, nak tengok IP protocol tu dia akan keluarlah. Maksudnya dia akan send version 2 dan receive version 2 Maksudnya version 1 enable untuk read version 1 only. So no version dia akan pergi default setting lah. Kalau kita nak back balik version 2 ni, kita letak no version lah. Okey. Bila kita masuk show IP route ni, contoh kat sini kan. Router 1 tadi kita dah set. Router 1 ni kita set asalnya router 1 ni read version 1. Sekarang ni kita tukar. Tadi, command tadi kita tukar kan. Read version 1 ni kita tukar pada read version 2. So sekarang ni, router 1 je read version 2. Router 2, router 3 masih lagi read version 1. Okay. So kita tengok dia punya ni. Kita tengok kalau kita type show IP route. Show IP route ni dia, kita tengok dia keluar CC je, dua je yang connected dengan dia je. Itu 10 dengan 20. Dia tak keluar yang version 1 ni sebab read version 2 dia akan ambil yang advance ni. Read version 1 ni dia tak boleh, maksud dia akan disable lah. Okey, kat sini. Configuring version 1 enable for read version 1 only. So kalau kita masuk version 2, dia tak ni lah, dia boleh send atau receive version 2 je. Kalau kita set version 2 lah. Ni, kalau kita set version 2 ni, dia boleh send dengan receive version 2 je. Jadi sekarang ni, kalau kita type show IP route ni, memang tak keluar lah version 1 yang lain selain daripada yang version 2. Sebab yang R1 je version 2. Okay, R2, R3 ni masih lagi version 1. Boleh faham tak? Sekarang ni kita tukar, kita upgrade juga R2 juga version 2. Okay, nampak? Ni kita dekat R2 lah. Kita set, okay, masukkan jadi version 2. Kita upgrade lah ni. Okay, so kita boleh send receive ni version 2. Okay. Type show IP route. Kita akan nampak ni, yang ni je, R1 je. Dekat R2 ni kita nampak yang network R1 ni kita nampak. Tetapi yang network R3 ni kita tak nampak. Sebab apa? Dia masih lagi version 1. Okay. Next, kita upgrade router 3 ya. Router 3 ni pun kita upgrade version ya, daripada version 1 kepada version 2. Okey. Sekarang ni kita dah upgrade. Asalnya router read je, tak ada version 2. Jadi kita dah masukkan version 2. Okey, bila kita type show IP protocol, show IP route, kita type show IP route, kita tengok dah ada complete lah. Maksudnya router 3 ni, dekat router 3 dia nampak ke tiga-tiga remote network ni. Network yang not directly connected dengan dia, nampak. Yang ni of course dia nampak lah yang connected dengan dia. Yang remote network ni yang bukan directly connected dengan dia. Saya rasa awal-awal kelas je saya dah explain apa dia remote network, apa dia directly connected network. Kalau tak faham boleh terus tanya, tak ada masalah. Okey. Satu lagi kita tengok by default dia auto summary
by default dia auto summary. Jadi kita read dia akan hantar update. OneHope ni dia akan, bila dia auto summary, what do you expect to see? Kita nampak seolah-olah bila type show IP route dekat router 2 ni, bila type show IP route dekat router 2, dia akan summary kan ni. Dia akan summary. 192.168 jadi 0016 Jadi kita ada static routing katakanlah. Dia akan summary. Lepas tu 172 172.30 ni. Ni 172.30. Yang ni sebelah sini. Yang ni lain, 172.30 sebab ni 172.31. 172.32. Yang ni lain 172, 30, 200, 100. Yang sebelah sini lain ni punya ni, tapi dia akan summary kan. Dia akan summary ada dua, boleh pilih dua ni, tapi sebenarnya dia berlainan dia berlainan, dia punya direction dia berbeza. So dia nampak seolah-olah 2 equal cross path, boleh pilih mana-mana. Sebenarnya kita tak boleh summary macam tu. So kita masuk command no auto summary. Cara dia kita masukkan command no auto summary. Kita tak nak summary. Ni no auto summary. Dekat setiap router ni, router 2, router 3, router 1 ni masukkan command no auto summary. Lepas router read, tadi lepas router read kita masukkan version 2. Okey, lepas tu kita masukkan no auto summary. Ingat, ada dua command kita masukkan. Mula-mula router read. Lepas tu kita masukkan version 2. Kan? Lepas tu kita masukkan network address dia. Lepas tu kita masuk no auto summary untuk kita nak off dia punya summarization. Nampak dia akan keluar semua lah. Maksudnya tadi dia buat summary, sekarang dia tak buat summary. Maksudnya dia keluar semua. VR ni beza-beza lah. Kalau tengok beza-beza dia punya ni. Okey. Okey, sama. Okey, yang seterusnya antara command dekat read dia adalah passive interface. Passive interface ni kita nak sending out unneeded update online. Maksudnya kita tak nak send out untuk yang unneeded update. Maksudnya tak perlu kita update dekat local area network. So kita sebab apa, kalau kita pergi hantar dekat local area network ni, dia akan waste bandwidth, akan waste resources, akan dari segi security out. Jadi caranya kita kita offkan dia punya interface dengan type command passive. Masukkan command passive interface. So dia akan seolah-olah dia akan offkan interface tu lah. Kita bukannya no shutdown interface tapi passive interface. Okey, jadi passive interface ni hanya untuk local area network untuk gigabit internet 00. Kita passive. Dekat router 1 ada 1 gigabit internet. Okey. So dia akan keluar ni. Ni. Jadi kita masukkan command passive interface ni. Okey. Dekat router tu pun sama, kita masukkan passive interface. Ingat passive interface ni untuk yang local area network je. Bukan untuk serial, untuk passive. Untuk gigabit internet. Okey, yang ni. So gigabit internet ni kita set dia passive. Sama juga router 3 pun sama, step dia awak masukkan passive. Kalau kita masukkan passive, interface default. Okey, so dia kata kat sini, all interfaces can be made passive. Kalau kita letak default, kita tak letak gigabit internet, semua interface akan jadi passive. Lepas tu dia on balik, no passive interface untuk serial 001. Maksudnya semuanya passive kecuali serial 001. Okey, boleh faham? So kita akan dapat tengok semua passive. Semua passive ni.
Kecuali serial 00 pasif, kecuali serial 001 je yang tak pasif. Okey, boleh faham Ada soalan tak? Irfan ada soalan? Tak dengar. Tak ada, sir. Tak ada soalan. Okey, yang lain Fitri ada soalan, Fitri. Sir nak tanya, sir rakam kan, sir? Hmm? Sir rakam kan yang ni, yang kelas ni? Sir rakam kan? Rakam, saya rakam. Okey, alhamdulillah. Kalau Nanti berarti saya boleh tengok balik. nanti saya akan share lah. Baik, sir. Okey. Fitri tak ada. Khairul ada soalan, Khairul? Khairul dah siap lah kan? Okey, Daniel? Daniel kat toilet ke? Dah, sir. Ada kawan awak kata awak pergi toilet tadi. Tadi sakit perut, sir. Okey. Okey, jadi sekarang ni awak dah ada beberapa command tau. Antara jadi router read, lepas tu ada router read tu ada network address, lepas tu awak letak version 2, lepas tu ada apa nama tadi, passive interface, lepas tu ada apa nama passive interface ada awak boleh letak default ataupun interface mana awak nak passive kan. Lepas tu awak no passive interface yang tertentu. Okey, sekarang ni awak ambil satu lagi, ada satu command read propagating default static routing, read propagating default static route ni. Dia kata kat sini it is common to configure default static route on a edge router. Kita tengok sebelum ni. Biasa kita akan ni edge router sebab dia nak sambung ke internet ni. Sambung ke internet. Jadi kita akan propagating default route through the routing domain using the routing protocol lah. Maksudnya dekat R1 ni. So kita otherwise you would have to individually configure default static route on all internal router. So each router must be configured with a default static route. Jadi each router kita akan configure dia dengan default static route. Kita masuk IP route ni 0000. Lepas tu exit interface, lepas tu next hop IP dekat router 1 dekat router 1. So kita masuk juga default information originate. Ada dua command ni lah. Okay, default information originate So dekat router 1 ni kita masukkan ni IP route ni. Ni IP route command. Lepas tu interface mana yang dia nak serial 001 ni. Yang nak keluar ke internet ni. Ni exit interface. Ni exit interface. Exit exit interface. Yang ni adalah dia punya next hop IP ni 226 ni. Okay. Ada dua, maksudnya dia tulis dua-dua sekali. Okay, kalau kita belajar static routing memang cara dia. Ni tapi ni default static routing, dia letak 000 ni lah. Okay, ni dia punya default static routing. Lepas tu kita masuk router read, kita masuk command ni. Router read, satu command lagi, default information originate Okay, jadi semua ni dia akan pergi ke sini lah untuk pergi ke internet. Okay. Static default route, satu lagi read default route So, awak akan tengok nanti ada static routing ni. S3 ni maksudnya apa? S3 maksud apa? Tahu tak S3 maksud apa? S3 itu maksudnya default static routing Ya, kalau 000 ni dia ada default static routing. Okey. Ni adalah kalau RS3 ni adalah router read punya default read punya default route. Ni 000. Ni 120 ni dia punya bezanya 120 ni adalah dia punya AD untuk read 120. Awak tengok yang ni satu ni memang static routing. Satu ni static routing, yang ni dia punya default route nya 0. Yang ni adalah AD untuk read Okey, sama.
Yang ni saya tak cover. Yang NG ni Next Generation ni guna IPv6. Yang ni untuk sesi lain saya tak cover untuk ini. Jadi saya berhenti setakat ni. Ada soalan tak?